Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bertemu kita sekali lagi di channel Santai Physics. Hari ini kita akan teruskan topik kita sebelum ini. Topik yang terbaru ialah 4.2 muatan haba tentu fiziks tingkatan 4. Sebelum kita teruskan kepada topik kita hari ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Tanpa melengahkan masa lagi, jom. Dah ready ke nak belajar untuk hari ini? Okay, tajuk yang kita akan discuss adalah 4.2, iaitu muatan haba tentu. Okay, jika anda belum lagi ada kertas dan pen bersama-sama, dapatkan sekarang. Jom kita sama-sama buat nota untuk tajuk hari ini, iaitu muatan haba tentu. Okay. Sebelum kita pergi lebih dalam, adalah lebih baik jika kita faham dahulu apa itu muatan haba. Okey. So saya cuba ceritakan dengan cara yang mudah faham lah, insya-Allah. Kita bayangkan macam ni. Saya ada dua berbola logam. Okey, satu warna biru ni. Okey. Satu lagi kita tukarkan warna dia kepada warna lain. Okey, warna merah katakan. Warna merah. Okey. Warna merah. Okey, kita ada warna biru dan juga warna merah. Okey. Sekarang ni kita nak differentiate. Kenapa saya nak cerita ni? Saya nak differentiate dengan perbezaan antara kedua-dua metal ni. Kita dapat fahami apa itu muatan haba dengan lebih jelas, insya-Allah. Okey. Suhu awal kedua-duanya. Okey. Suhu awal. Okey. Kita tulis suhu awal Suhu awal berbola A. Ini A, ini B. Katakanlah suhu awal dia 30 darjah Celsius. Okey, suhu awal dia 30 darjah Celsius. Suhu awal B pun 30 darjah Celsius. So, both of the metal sphere you see, okay, berada pada suhu yang sama, iaitu 30 darjah Celsius. Okay. So, now apa akan terjadi? So, kita letak kedua-dua metal ni pada sumber api yang sama. Minta maaf lah, api saya ganas sangat. So, ini api. Kita letak pada sumber api yang sama selama masa tempoh, katakanlah kita letak tempoh 10 minit. Kita letak tempoh dalam masa 10 minit. Kita biarkan api itu membekalkan haba kepada metal sphere tadi. So, selepas 10 minit, kita ambil bacaan. Kita guna thermometer, scanner tu. Kita tengok bacaan metal sphere. Katakanlah, so suhu akhir berbola A akan jadi terdapat 40 darjah Celsius. Dan suhu akhir, okay, nampak tak? Nampak kan? Untuk berbola B adalah 50 darjah Celsius. Okey. Sekejap saya kecilkan. Suhu akhir adalah 50 darjah Celsius. Okey. Kita highlightkan benda-benda yang kita nak discuss. Suhu akhir. Okey. Persamaan di sini. Pertama sekali, suhu awal kedua-dua A dan B adalah sama. Kemudian tempoh masa pemanasan pun sama. Semasa pemanasan berlaku, kedua-dua berbola ni akan menerima apa? Menerima tenaga
haba. Okey, tenaga haba. Ke manakah tenaga haba ini pergi? Dia diseraplah oleh molekul-molekul A dan B tadi. Okey. So, tenaga haba ini, kebolehan A dan B untuk menyimpan tenaga haba ini kita sebut sebagai muatan haba. Okey. Kebolehan menyimpan tenaga haba ni kita sebut muatan haba. Tetapi jika kita lihat pada kita lihat pada suhu akhir kedua-dua berbola ini tadi, okey, suhunya berbeza. Kenapa? Kenapa suhu kedua-duanya berbeza? Jawapannya adalah disebabkan oleh muatan haba A dan B tidak sama. Okey. Objek yang ada di sekeliling kamu berkemungkinan besar mempunyai kebolehan menyimpan haba ataupun yang kita sebut sebagai muatan haba. Okey. So, apa itu muatan haba? Kita senaraikan balik, kita tulis balik. Muatan haba adalah kebolehan untuk menyimpan haba. Kebolehan menyimpan tenaga haba. Tetapi setiap bahan ataupun objek di sekeliling kamu mungkin mempunyai muatan haba yang berbeza-beza. Muatan haba yang berbeza-beza. Okey. Seperti A dan B ini. Kenapa A hanya naik 40 darjah? Kenapa B boleh naik sampai 50 darjah? Okay. Pertama sekali, untuk memudahkan pemahaman, kita tengok perut kita sendiri. Saya selalu cerita dekat murid-murid saya lah. Ini analogi je. Okay? Bukan kisah benar. Bukan kisah benar. Analogi saja. Muatan haba ni seperti kebolehan perut kita untuk makan. Okey. Bagi orang yang mempunyai perut yang besar, dia perlu makan banyak. Dia perlu makan banyak untuk berasa kenyang. Untuk merasa dah kenyang lah. Dia kena makan 2-3 pinggan baru dia rasa kenyang. Tapi mereka yang mempunyai perut yang kecil ni, makan setengah pinggan pun kadang-kadang ataupun 1 pinggan sudah full. Alhamdulillah sudah kenyang. Jadi muatan haba pun lebih kurang macam itulah juga. Okey. A mempunyai muatan haba yang besar. Muatan haba yang besar. Jadi untuk dia naik daripada 30 ke 40 ke 50 selepas tu, dia memerlukan tenaga haba yang lebih banyak. Ni, apa nak dibekal kat sini ni. Ni. Jadi dia perlukan lebih masa. Macam orang yang perut besar tadi, dia nak kenyang dia kena makan banyak. Jadi bila nak makan banyak, dia kena makan, tempoh makan dia kena panjang. Jadi pemanasan kat sini kena panjang lagi. Barulah dia boleh sampai suhu 50 darjah. Tetapi untuk B pula, untuk B hanya perlukan 10 minit sebab muatan haba dia kecil. Muatan haba dia kecil saja. So dalam masa 10 minit dia sudah pun suhu daripada 30 naik kepada 50. Itu kena faham. Sebab apa? Muatan haba dia kecil ataupun kapasiti perut. Kalau kita tengok analogi tadi, kapasiti perut dia kecil saja. So dia cepat kenyang. So itulah muatan haba secara ringkas. Kesimpulannya kat sini, objek yang mempunyai muatan haba yang besar akan mengalami perubahan
suhu yang kecil. Okey, so kita tulis kat situ muatan haba tinggi, okey, objek tersebut akan mengalami perubahan suhu kecil dalam tempoh masa yang sama lah. Tetapi jika dia mempunyai muatan haba yang besar, yang kecil, okay, dia akan mengalami perubahan suhu yang besar. Dia makan sikit je terus dah boleh kenyang. Yang seorang lagi tu nak kena makan banyak, yang perut besar ni nak kena makan banyak, barulah dia kenyang. So muatan objek yang mempunyai muatan haba yang tinggi ni, dia memerlukan haba yang besar untuk berlaku perubahan suhu yang besar. Sekiranya haba yang dibekalkan tu kecil, perubahan suhu yang dialami tu pun kecil. Sebentar tadi saya dah ceritakan secara penceritaan yang agak mudah untuk kita faham konsep muatan haba ni antara berbola A dan juga berbola B. Sekarang kita kembali untuk melihat secara definisi yang lebih tepat. Okay? So, muatan haba ataupun heat capacity dalam bahasa Inggeris diberi simbol C besar. Secara definisinya, dari segi istilahnya, muatan haba C ni ialah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. So di sini kita ada beberapa, kalau kamu lihat kat atas ni ada beberapa point yang kita kena highlight kat sini lah bila kamu nak jawab soalan-soalan yang berbentuk definisi ni. Yang pertama ialah tenaga haba. Keyword dia adalah tenaga haba. Berapa banyak tenaga haba yang dibekalkan ataupun diperlukan oleh objek itu untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Bear in mind, dia tak ada kaitan, bukan 1 kilogram. Jisim objek tak kisah, yang penting suhu tu naik 1 darjah Celsius. Itulah yang kita sebut sebagai muatan haba. Inilah definition dia. Muatan haba yang baru kita saja discuss tadi mempunyai formulanya yang tersendiri. Formulanya diberikan oleh C sama dengan Q over delta theta. Okey, ini formula yang menceritakan mengenai muatan haba. C seperti yang kita dah tahu tadi adalah muatan haba. Dan formula dan unit untuk muatan haba ini adalah joule per degree Celsius. Joule per degree Celsius. Kemudian Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan. Berapa banyak kita bekalkan haba tu. So Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan. Unit untuk kuantiti haba adalah joule. Delta theta pula, delta theta adalah perubahan suhu ataupun degree Celsius dia. Perubahan suhu. Unit yang kita gunakan adalah darjah Celsius.
kita telah pun melihat muatan haba T besar. Okey, kita dah faham apa itu definisi dia dan juga formula yang diberikan, dan kita juga tahu unit-unit yang terlibat kat situ. Kita dah bincang tadi. Sekarang kita nak kembali ke tajuk kita hari ini yang utama, iaitu muatan haba tentu. Okey. So, tadi muatan haba adalah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Tak kisah pun jisim dia. Tetapi bila munculnya perkataan tentu, okey, muatan haba tentu. Dia ada perkataan ni. Saya highlightkan dengan warna ni supaya kamu dapat bezakan dengan yang atas tadi. Okey, muatan haba tentu, okey, dan dia ada simbol. Tadi kalau muatan haba kita letak C besar, kalau muatan haba tentu simbol dia C kecil. Definition dia pula adalah kuantiti haba yang diperlukan, kuantiti haba yang diperlukan untuk apa? Menaikkan, okey, yang diperlukan untuk menaikkan, ini beza dia kat sini. Menaikkan suhu 1 kilogram bahan. Suhu 1 kilogram bahan. Itu beza dia. Okey. Sebanyak 1 darjah Celsius. Sebanyak 1 darjah Celsius. So kalau kita boleh highlightkan keyword ataupun important term dalam ni adalah, okay, dia adalah haba yang diperlukan, kuantiti haba yang diperlukan, okay, untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Beza dengan muatan haba tadi. Okey, dan simbol dia pun C kecil. Okey, seperti muatan haba tentu juga mempunyai formula dia sendiri. Okey, formula dia adalah C kecil sama dengan Q bahagi M delta theta. C sama dengan Q M delta theta, ataupun yang selalu orang gunalah, yang macam senang nak faham kan, selalu dengar sebut Q sama dengan MC delta theta. Okey, di mana C kecil tadi tu adalah muatan haba tentulah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia specific heat capacity. Okey, muatan haba tentu. Okey, dia punya M dia adalah jisim, delta theta adalah perubahan suhu. Okey, perubahan suhu adakah di dalam sentigrade juga ataupun di dalam Kelvin? Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey, sebab just a difference. Okey, so Celsius pun boleh, Kelvin pun boleh, tak ada masalah. Sebab dua-dua kita akan minus balik. So kita cantikkan dia balik, formula dia. Siapa yang suka formula, bentuk formula macam ni, boleh guna. Siapa yang suka susun macam ni pun boleh guna. Basically both of them are the same. Seperti mana muatan haba yang mempunyai unitnya tersendiri, muatan haba tentu juga mempunyai unitnya yang tersendiri. Daripada formula yang kita baru tulis tadi, kita boleh dapatkan unit dia. Okey, first sekali, kita sama-sama buat berpandukan formula ni. Okey, kita akan ada kuantiti haba. Kuantiti haba Q, simbolnya adalah J. Kemudian kita akan ada kilogram per kilogram. Okey, sebab dia ada kat bawah kalau kita tengok dalam formula tu. Dan perubahan suhu. Perubahan suhu unitnya adalah, kalau kita guna Celsius,
negatif pula, degree per degree Celsius macam tu. Itu adalah dia punya unit dia. Okey. Sekarang ni katakanlah kita ada satu information. Dia kata air dalam satu bekas. Okey, ini air. Okey, kita letakkan warna. Air biasa, air paip tu mempunyai muatan haba tentu sebanyak 4200 joule per kilogram per darjah Celsius. Apakah yang dimaksudkan dengan statement ini? Statement ini. Okey. Ia bermaksud 4200 joule tenaga haba, dalam kes ini tenaga haba lah. Okey. Diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kilogram dulu. Suhu 1 kilogram air tadi. Air yang baru kita discuss ni tadi sebanyak 1 darjah Celsius. Itu maksud 4200 joule per kilogram per centigrade ni. Degree centigrade ni. Itu maksud dia. Kalau kamu ada satu bahan dia tulis 10,000 joule per kilogram per degree Celsius ni, maksudnya 10,000 joule tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan tersebut sebanyak 1 darjah Celsius. Itu maksud ayat tu. Selalunya dalam SPM, dalam soalan-soalan peperiksaan, air paip, air biasa ni, inilah nilai dia. So jadi kamu boleh, kita sebut apa? General knowledge kamu, inilah maksudnya 4200 joule air biasa. Okay. So apa kaitan dia? Kalau C besar, ni sekarang kita nak lihat lah dengan C kecil. Tadi muatan haba kita buat analogi perut kan. Muatan haba yang besar, suhu dia lambat naik. Sebab dia boleh serap lagi banyak tenaga haba. Muatan haba kecil, suhu dia cepat naik. Dalam kes ni macam mana pula? Kalau C besar, apakah maksud dia? Kalau C kecil ataupun C rendah, apakah maksud dia? Okey. Kalau muatan haba tentu sesuatu objek ataupun bahan itu besar ataupun tinggi, sama juga dia akan lambat panas. Okey. Suhu dia lambat nak naik. Tetapi bila dah naik, dia lambat turun. Ataupun dalam bahasa mudah, dia lambat sejuk. Berbanding dengan kalau C tu rendah atau C tu kecil, dia akan cepat panas. Bila dah cepat panas, kekurangan dia pula adalah dia akan jadi cepat sejuk. Cepat sejuk. Boleh? So far faham? Kalau faham, tolong komen 1. Kat ruangan komen di bawah. 1. Kalau kamu faham, insya-Allah mudah kalau cikgu tengok. Oh, ada banyak 1 kat ruangan komen. Seronoklah cikgu. Sebentar tadi kita dah lihat satu formula untuk muatan haba tentu, iaitu C sama dengan Q over M delta theta. Formula ni kita boleh rearrange dia untuk jadi Q sama dengan M C delta theta. Okey. Formula ini digunakan untuk kita kira lah. Kemudian hari nanti kita akan guna formula ni untuk kira jumlah tenaga haba yang dibekalkan, berapa perubahan suhu, semua tu.
Tetapi akan ada satu situasi di mana contoh ini ada satu beaker diisi dengan air. Okey, kita warnakan air dulu. Favorite jadi buat warna ni. Okey. Kita gunakan haba lah daripada bawah kan, selalunya kita gunakan api. Okey. Tetapi akan ada situasi di mana kita tak guna api. Kita guna apa? Kita guna pemanas rendam. Ini disambung ke bekalan kuasa lah. Bekalan kuasa arus elektrik. So, pemanas rendam ni dia akan gunakan kuasa elektrik, kemudian dia akan panas. So, bila berlaku sentuhan terma dengan pemanas tadi dan air itu akan mula naik suhu. Jadi akan ada situasi di mana kita perlu mengira dekat situ kuantiti haba yang dibekalkan. Cara nak kira kuantiti haba ni, kuantiti haba lah kan. Tadi kita guna penunuh bunsen ke, guna pemanas ke lain kan. Sekarang bila kita guna bekalan kuasa, untuk kira kuantiti haba kita tak guna Q ni. Kita guna kira macam mana? Kita guna Q sama dengan IT. Ini formula dia. Okey, kita tahu formula daripada arus darab masa, kita akan dapat kuantiti tenaga yang ada. Tenaga ni, tenaga elektrik akan bertukar menjadi tenaga haba. So, kita boleh samakan dua-dua formula ni. Jadi, IT sama dengan IT sama IT sama dengan MC delta theta. So, kamu akan mempunyai formula yang seperti ini. Okey, kita dah selesai dah first half tajuk hari ni, iaitu kita dah tengok muatan haba, kita tengok muatan haba tentu, formula-formula yang ada, unit-unit yang ada, sedikit pengiraan perubahan tenaga haba, tenaga elektrik kepada tenaga haba. So sekarang ni kita nak masuk second half of this topic today lah, lebih kepada aplikasi muatan haba dalam kehidupan harian kita. Kat mana muatan haba ni kita boleh lihat sekeliling kita. First kali, jom kita pergi ke dapur dulu. Tapi tak adalah saya nak bawa ke dapur saya kan. Okay, saya nak share dengan anda semua gambar ini. Gambar periuk ni. Dekat dapur mesti ada, insyaAllah. Okay, so di manakah aplikasi muatan haba dalam gambar ni? Jom kita discuss sikit lah. Dekat mana? Kalau kita perhatikan, ada bahagian yang diperbuat daripada metal, ada diperbuat daripada plastik tahan haba. Okey, dekat situlah sebenarnya aplikasi muatan haba ni. Okey, kalau kita lihat dekat bahagian saya warnakan dengan warna biru lah. Ni sini, dan juga sini penutup dia yang ada plastik ni. Kenapa letak plastik? Kenapa dia tak sekalikan metal semua, senang kan? Okey, muatan haba, pemegang plastik ni mempunyai muatan haba yang muatan haba yang tinggi. Apa maksud muatan haba yang tinggi adalah dia bahagian ni, this part, both of them perlukan kuantiti haba yang agak banyak sebelum jadi panas ataupun melebur kat situ. So bila muatan haba ni yang tinggi kan, periuk tu dah panas. Kat sini yang kalau saya letak warna merah ni, badan periuk ni muatan haba dia rendah. Okey, muatan, tak nampak saya kecilkanlah gambar. Okay. So muatan haba sini kecil berbanding dengan yang dia punya pemegang dia, handle dia tadi. So yang ini akan cepat panas. Okay, cepat panas. Dan pemegang ni akan lambat panas. So
So jadi kita sempatlah nak masak dulu kan, dan bila kita nak angkat boleh guna pemegang dia. Kadang-kadang benda ni kita mungkin kita tak pernah pun hargai kat barang-barang ni kat dapur, sebab kita tak pernah tahu kan. Lepas ni bila kita tengok periuk dekat dapur, cara kita tengok periuk tu dah apa, tak sama lagi sebelum ni, sebab kita dah faham. Okey, pemegang ni mempunyai, selain daripada muatan haba yang tinggi, ia juga adalah konduktor haba yang lemah. Jadi haba yang kita bekalkan kat bawah ni, kalau kita letak haba kan, api kat sini kan, okey, sentuhan terma dengan periuk tu, kemudian walaupun ada sentuhan terma dengan pemegang tu, tapi sebab konduktor haba kat sini adalah konduktor haba yang lemah. Okey, konduktor haba yang lemah, jadi dia tak cepat panas. Kita boleh pegang dia walaupun dah masak lama. Okey. Selain daripada plastik, kita juga boleh gunakan kayu. Okey, kamu jumpa juga sudip kayu. Sudip tak cepat panas. Sudip yang besi pun ujung dia tu ada disalut dengan plastik tahan haba ni. Okey. Tadi kita dah lihat aplikasi muatan haba di rumah kita kat bahagian dapur. Sekarang kita nak lihat aplikasi muatan haba kat depan rumah kita pula. So pergi ke depan rumah anda. Kalau ada kereta kan, buka bonet, kita tengok enjin dia. So dalam sebuah kereta akan ada enjin. Dekat dalam enjin ni lah akan berlaku pembakaran, okey, di mana minyak petrol tu dicampur dengan oksigen, akan dibagi percikan api dan berlakulah letupan. Dan proses ini akan menyebabkan berlakunya pembebasan tenaga haba. Dan tenaga haba ini perlu disejukkan. Enjin ni perlu disejukkan. Kalau terlalu panas, enjin tak dapat berfungsi. Ini asas dia. Okey, ini asas dia, dapat daripada Encyclopedia Britannica tahun 2013. Okey, ini gambar dia. Baik. Ini adalah yang cikgu highlightkan warna merah ni. Okey, adalah silinder pembakaran. Maksudnya pembakaran berlaku, pembakaran petrol, campuran petrol dan oksigen dibakar kat situ. So bila berlaku pembakaran dekat situ akan menghasilkan haba. Haba ini perlu dibebaskan, perlu dikeluarkan. Caranya adalah enjin kereta, okey, kalau cikgu highlightkan dengan warna purple kot, adalah dia mempunyai sistem pengairan. Besar sangat. Kita kecilkan sikit. Okey, pakai macam ni lah. Okey, ini laluan air dia. Kamu nampak tak? Air akan circulate around dekat silinder tu ataupun blok silinder ni. Okey, akan keluar. Ni air ni bila dia bersentuhan dengan silinder, apa akan berlaku bila ada sentuhan terma? Air tu akan panas. Akan panas. So bila air yang panas ni, dia akan menyebabkan dekat sini dia akan ada pump yang dikawal oleh termostat. Dia lah yang akan regulate pengairan air ni, laluan air ni. Okey. So bila dia terbuka, air panas dia akan pergi keluar daripada blok enjin. Mana blok enjin cikgu? Okey, ini adalah blok enjin. Ni yang di warna grey ni. Ini adalah blok enjin. Kita tak nak fokus sangat dekat blok enjin. Okey. Yang kita nak fokus adalah dari mana haba tu datang, iaitu daripada blok silinder ni. Okey, ini adalah enjin 4 silinder lah. Okey, 4 silinder. Haba di-generate kat situ dan dekat situ dilalukan air. Air itu akan serap haba. Sebab air mempunyai muatan haba, so dia akan ambil haba tu, kemudian dia akan panas lah. Air tu akan panas. So air yang panas dia akan lalu kat sini. Ini laluan dia. Okey, ikut laluan dia. So bila dah lalu, dia akan pergi ke kawasan yang kamu nampak petak ni. Apakah petak ni cikgu? Petak ini adalah radiator. Ni radiator. Sorry, tangan cikgu tersentuh pula. Ni adalah radiator. Sirip-sirip metal fan, metal fin. Okey. So air tu akan lalu kat situ dan kat sini akan ada kipas. Apa function kipas ni? Kipas ni akan sedut udara sejuk daripada luar kereta. Sebab tu kebanyakan kereta konvensional, bukan yang hybridnya, akan kamu tengok kat depan dia ada grill. BMW dengan lubang hidung yang makin besar tu.
kan, Mars dengan yang bulat 3 bintang dia tu, Pro 2 dengan dia punya yang kecil tu, Proton dengan lambang apa tu namanya, tak ingat dah cikgu. So tapi kebanyakan kereta yang konvensional punya enjin pembakaran ni akan mempunyai lubang udara kat depan, sebab udara sejuk akan masuk ke situ menyejukkan air yang panas tu. Air yang panas tu pula, okey, dia akan masuk kat bawah puli, keluar dekat bawah ni. Okey, dia akan masuk kat bahagian bawah dan dia kembali cycle dia masuk ke dalam enjin. Air yang sejuk yang telah disejukkan akan masuk kembali ke dalam enjin. Pernah tak kamu tengok movie-movie ke ataupun situasi dalam kehidupan kamu, bila kereta dia terlampau panas, dia terpaksa berhenti tepi jalan, kemudian orang tu, pemandu tu, dia buka bonet dengan tergesa-gesa dia buka pressure cap ni kat atas ni, kat sini. Then what happen? Bila dia buka tengah panas tu, akan tekanan tinggi lah, tekanan air kan panas kan, okay? Akan memancut-mancut keluar. Sebab tu kalau kamu tak percaya, kamu pergi kat mana aku baca tak ingat, tapi jangan buka cap ini ketika kereta tu baru berhenti. Kalau kereta tengah rosak kan, kereta tu tengah bawa kat highway, berhenti sebab temperature terlalu tinggi, jangan buka on the spot. Tunggu dulu air tu sejuk, enjin tu sejuk, baru buka. Jika tidak, akan berlaku semburan air naik ke atas. Right, so harapnya fahamlah bagaimana working principle ataupun prinsip kerja sistem penyejukan enjin kereta. Kalau kamu tengok motor-motor kan, liquid cool sistem tu, inilah sistem dia. Dia bukan sekadar air pipe biasa saja, dia ada liquid coolant dia sendiri. Okey. So kat mana muatan haba dia tu? Muatan haba dia pemindahan daripada silinder pembakaran tadi, haba tu dipindahkan ke air yang muatan haba, kemudian air yang panas tadi dia lalu kat bahagian atas tu, dia turun kat sirip-sirip yang turun kat air tu. Udara sejuk tadi, okey, akan kena dekat muatan haba, dekat air yang tengah panas tu. Haba tu pindah pula ke air, ke udara yang sejuk tu. So itulah prosesnya. Okey. Jadi untuk memastikan enjin kereta ni sentiasa sejuk, radiator tu ataupun enjin radiator tu, sirip ada punya kipas tu perlulah mempunyai saiz yang besar lah. Kalau saiz terlalu kecil tak cukup nak sejukkan. Kemudian dia juga mempunyai ruang udara nak masuk, yang airflow tu nak masuk lagi betul-betul yang cukup banyak. Kalau kamu tak percaya, kamu nak rosakkan kereta mak ayah kamu, pergilah tutup dekat depan tu. Nanti dia akan suffocate ataupun tak cukup udara sejuk masuk, enjin tu boleh panas. Okey, kita telah pun melihat dua aplikasi, satu di bahagian dapur rumah kita iaitu periuk, dan satu di depan rumah kita, enjin kereta kita, penyejukan enjin kereta. Sekarang kita pergi keluar dari rumah kita pergi tepi laut. Kita lihat aplikasi muatan haba ni di alam semula jadi pula. Okay, siapa pernah pergi laut? Kita cuba lukislah laut tu macam mana. Okey. Ini daratan, okey. Dan ini laut lah. Okey, laut. Okey, laut. So, tepi laut ada apa selalunya? Tepi laut akan ada pokok kelapa lah. Pokok kelapa. Macam tu lah. So, bagi cantik sikit dengan meletakkan warna. So, kita cari warna daratan, warna dia coklat-coklat lah kan. So, kita letaklah warna daratan. Kemudian lautan, warna dia biru kehijauan. Ada ke? Betul lah kot. So, kita warnakanlah dia. Kenapa cikgu nak ajar kamu melukis warna ni? So hari ni kita nak lihat bagaimana kejadian bayu laut. Okey, bayu laut. So aplikasi muatan haba oleh alam semula jadi, ataupun nama betul dia, nama yang kita akan panggil adalah bayu laut ataupun sea breeze. Okey, macam mana dia terjadi? Okey, kita lihat dulu. Pada waktu siang, darat dan laut
okey, masing-masing akan menyerap. Okey, kenapa menyerap haba? Sebab kita ada matahari, betul? Kita ada matahari. Matahari. So matahari ni memancarkanlah tenaga dia kan. So pada waktu siang, darat dan laut ni menyerap haba daripada matahari. Okey. Tetapi muatan haba tentu permukaan tanah lebih rendah. So dekat sini kita tulis muatan haba tanah lebih rendah. Okey, berbanding apa? Berbanding muatan haba laut lebih tinggi. Kalau ingat lagi, mula-mula tadi, okey, cikgu lukis dua sphere kan, A dan B. Okey, itu konsep yang hampir sama dekat sini. So muatan haba tanah lebih rendah, kita tahu dia lebih rendah. So apa akan jadi bila dia lebih rendah? Bila muatan haba tanah, muatan haba tentu, sorry, kita kena letak tentu, nanti confuse pula nanti kan. Okay, letak tentu. Dan haba tentu, sini pun muatan haba tentu. Okay. So bila muatan haba tentu tanah lebih rendah, jadi ia panas lebih cepat. Cepat panas. Cepat panas. Berbanding permukaan laut. Okey. So apa yang akan terjadi adalah, okey, udara di atas darat panas dan akan naik ke atas. So akan ada udara. So kalau kita melukis udara, nak lukis warna apa nanti sama pula kan. Okay. So udara kat sini, okay, dia akan cepat panas berbanding dekat laut. So bila dia cepat panas, what will happen is dia akan naik ke atas. Udara panas, okay, naik ke atas. Tak ada orang naik ke bawah, okay, naik ke atas. Okay, maka what happen dekat kawasan yang cikgu loretkan dengan warna merah ni, okay, kat situ akan mengalami kawasan tekanan rendah. Akan menjadi tekanan turun akan jadi kawasan yang bertekanan rendah. So apabila ini terjadi dekat atas sini, udara atas laut, okay, udara di atas laut, okay, bila dilihat dekat kawasan yang merah atas ni kosong, dia akan pergi ke situ. Dia akan pergi ke situ, gantikan tempat. Okey. So inilah yang kita katakan bayu laut. Dan pada waktu siang, kamu akan cenderung, bila kita pergi ke tepi laut selepas habis semua isu PKP ni nanti, kita akan nampak yang pokok-pokok, daun-daun pokok kelapa ni akan menghala ke darat sebab ditolak oleh angin daripada laut. Itu adalah bayu laut ataupun sea breeze. Tadi kita dah lihat bayu laut, di mana dalam proses berlakunya bayu laut ni, dia berlaku pada waktu siang. Udara di permukaan darat cepat panas, dia naik ke atas, kawasan di bawah tu menjadi tekanan rendah, diganti dengan angin yang sejuk daripada laut. Itu bayu laut berlaku pada waktu siang. Pada waktu malam akan berlaku bayu darat. So bayu darat berlaku pada waktu malam. Okay. Lokasi yang sama, tempat yang sama akan berlaku bayu darat pula pada waktu malam. So kita lukis dulu. So kita ada tanah, dan kita
kita ada laut. Kita letakkan warna laut. Okey, jika kamu tak pernah mewarna selama ni, inilah masa untuk mewarna, melepaskan tension. Kemudian warna tanah coklat. Cari warna coklat. Okey. Dan tepi laut akan ada apa? Tepi laut wajib ada pokok kelapa. Tapi cikgu tak lukis lagi dia punya daun dia. Sebab apa? Kita lukis selepas habis cerita nanti. Okey. Antara laut dan darat. Macam tajuk lagu pula. Antara kan. Antara darat dan laut, muatan haba tentu mana yang lebih besar? Darat mempunyai muatan haba tentu C kecil yang lebih kecil. Jadi apa yang akan terjadi kat dia? Dia akan cepat panas pada waktu siang, cepat panas. Dan pada masa yang sama juga dia akan cepat sejuk. Dia cepat panas dan cepat sejuk. Laut pula dia mempunyai C ataupun muatan haba tentu yang besar. Dalam SPM jangan jawab soalan menggunakan anak panah seperti yang cikgu baru buat di sini. Ini sekadar nak bagi kamu faham dan mudah cikgu tulis. Tapi dalam SPM jangan buat anak panah macam tu. Okey, tulis penuh. Okey. Apa yang terjadi adalah dia akan lambat panas. Okey, lambat panas. Dan bila dia dah panas, dia akan lambat sejuk. Okey, dia akan jadi lambat sejuk. Okey. Cikgu kecilkan supaya senang kamu nak faham. Pada waktu malam, muatan haba tentu permukaan tanah yang lebih rendah, dia akan menjadi lebih sejuk, lebih cepatlah. Dia akan jadi sejuk lebih cepat. Maka darat lebih sejuk daripada laut. Okey. Udara di atas laut panas. Sebabnya ni dia akan cepat sejuk. Okey. Kita highlightkan dengan warna kuning. Dia cepat sejuk. Yang ni lambat sejuk. Okey, lambat sejuk. Jadi udara, kalau kita letak warna ini, udara kat sini. Udara di atas permukaan laut, udara sini akan panas. Udara panas. Bila panas, apa akan berlaku? Dia akan naik ke atas. Akan naik ke atas. Naik ke atas. So bila dia naik ke atas, okey, kawasan yang ditinggalkan kat bawah tu, ni kawasan ni. Kawasan ni kat sini, yang cikgu buatkan warna tu, akan menjadi tekanan rendah. Sebab dah tak ada apa-apa diisi kat situ. So jadi tekanan dia rendah, creating a region of low pressure. Jadi bila dah ada kawasan yang bertekanan rendah kat situ, apa yang terjadi adalah udara, okey, yang dekat atas darat ni pula, dia akan bergerak menggantikan kawasan yang tekanan dia rendah tadi. Dekat sini tekanan tengah tinggi. So dia tengok, ada kosong kat situ, why not kita go pergi sana. So dia pun pergilah kat sana, menjadikan angin. Okay, inilah bayu darat. So pada waktu malam, kalau kamu ada di tepi laut dan ada pokok kelapa tepi laut, kamu akan nampak daun dia. Okay, daun ni kita guna warna hijau lah. Okay, kita guna warna hijau. Okay, akan banyak pergi ke arah macam tu, pergi ke menghala ke laut. Sebab apa? Ditolak oleh angin-angin yang nak pergi ke laut tadi. Gitulah ceritanya. Faham? Gitulah ceritanya. Maka dengan itu selesailah tajuk kita hari ini, 4.2 muatan haba tentu. Sekarang jom kita recap balik apa yang kita dah lihat hari ini, sepanjang hari ini. Okey, mula-mula kita lihat
muatan haba. Penceritaan cikgu menceritakan apa itu muatan haba. Okey, muatan haba ni adalah kebolehan untuk menyimpan tenaga haba. Okey, kalau muatan haba tu tinggi, perubahan suhu yang dialami kecil. Muatan haba yang kecil mengalami perubahan suhu yang besar. Kemudian kita tengok definisi dia, definisi betul muatan haba, C besar. Tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 darjah Celsius. Dia tak kisah pun berapa jisim dia. Okey, dan kita ada formula dia, C sama dengan Q delta theta. Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan, delta theta pula adalah perubahan suhu yang berlaku. Tak kisah unit Kelvin ataupun darjah Celsius. Kemudian kita jump tu muatan haba tentu C kecil. Okey, C kecil. Okey, kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Formula dia yang ini, C kecil sama dengan Q over M delta theta, yang mana kita boleh kalau kita rearrange kita boleh dapat macam ni. Kita boleh dapat Q sama dengan MC theta. Kemudian Q ni juga kalau kita gunakan pemanas rendah barangan elektrik, pembekal haba dia daripada barangan elektrik, kita boleh guna formula Q sama dengan IT. So kita akan dapat IT sama dengan MC delta theta. Selain daripada tu, sebelum tu juga kita cikgu dah terangkan apa itu kalau simbol macam ni. Kalau kita jumpa soalan yang ada 4200 joule per kilogram per darjah Celsius ni, apa maksud dia? Dalam kes ni 4200 joule tenaga diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. So conclusion dia, kalau C besar dia akan lambat panas, dia akan lambat sejuk. Kalau C kecil dia tu, C kecil ni maksudnya muatan haba tentulah. Dia kecil, dia cepat panas, dia cepat sejuk. Ni dia cepat, dia lambat, okey. Kemudian kita tengok aplikasi dalam kehidupan seharian dan juga semula jadi. Kita lihat pot ni, okey, penggunaan metal yang mana muatan habanya yang lebih kecil, penggunaan plastik ataupun kayu yang muatan haba yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana enjin kereta disejukkan. Kemudian kita lihat bayu laut, okey, waktu siang, bayu darat waktu malam, okey. Itulah sepintas lalu tajuk kita pada hari ini. Okey. Jika ada yang kamu tak faham, boleh komen di ruangan bawah dan insya-Allah jika cikgu berkesempatan untuk baca komen-komen kamu, cikgu akan cuba jawab. Dengan itu, berakhirlah topik discussion kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini memberi manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Jangan lupa like dan share serta subscribe agar lebih ramai orang yang tahu tentang channel ini dan memperolehi manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita discuss. Jumpa lagi di episod akan datang.